So kita sambung untuk soalan yang ketiga. Sebab soalan 1 saya dah jelaskan, dan soalan 2 adalah latihan ataupun tugasan yang saya minta awak semua buat. Jadi ada yang dah hantar, bagus. Mana yang belum hantar tu tolong buat sebab senang je. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3 ni dia susah sikit sebab kat sini kita boleh katakan soalan ni dia fokus kepada bahagian B, ada 9 markah. Okey, kalau dia keluar kat bahagian B, dia akan keluar dalam bentuk macam ni lah. So biasanya dia bagi gambar rajah yang kosong, dan dia bagi unsur-unsur ataupun bilangan setiap gambar rajah frame tu. Okey, dan kita tak tahu macam mana nak gunakan operasi dekat operasi set dalam soalan-soalan yang macam ni. Sebab ni namanya soalan penyelesaian masalah. Okay, dia memang agak susah sikit. Jadi untuk tu saya nak kena terangkan lah. Kalau tak terangkan memang susah lah jawab nanti. Okey, contoh soalan ni macam ni. Dia bagi gambar 3 bulatan. Okey, dia bagi gambar 3 bulatan macam ni. Dan dia ada, setiap bulatan ni dia ada nama tau. Macam ni F, ni B, dengan yang ini T. Okey, F untuk apa? Dia akan bagi tahu kat sini. F adalah untuk murid yang gemar baca buku cerita fiksyen, dan T adalah untuk murid yang baca buku sains dan teknologi. B untuk biografi. Jadi setiap nama ni dia ada buku-buku dia tersendiri lah. Jadi awak tak boleh campur dengan yang lain. So untuk soalan ni, macam mana kita nak letakkan bilangan-bilangan nombor yang ada dalam soalan. So soalan dia bagi panjang ni, karangan ni. Okey, satu perenggan ni. Awak kena keluarkan kata-kata kunci yang ada dalam soalan ni. Jadi kita kena cari satu persatu. Suatu kaji selidik dijalankan ke atas murid-murid tingkatan 4 Merah berhubung dengan jenis buku yang gemar dibaca oleh mereka. Okey, kat sini tak ada apa-apa kata kunci. So kita tengok pula pada ayat yang kedua. Kelas itu mempunyai 30 orang murid. Okey, jadi bilangan yang disebutkan dalam soalan adalah kata kunci. Dia cakap kelas itu mempunyai 30 orang murid. Jadi awak bayangkan, dalam satu kelas ada 30 orang. So maksudnya NS. Okey, kita boleh faham bahawa nilai semua ataupun set semester kat sini, murid kelas tingkatan 4 Merah ada berapa orang? Ada 30 orang. Okey, bilangan murid tu ada 30 orang murid. So kita boleh katakan bahawa nilai semua ataupun set semester dia adalah 30. Okey, so itu cara kita nak keluarkan kata kunci. Dan kat sini dia bagi tahu 11 orang murid. Okey, 11 orang murid gemar baca buku cerita fiksyen. Okey, 11 orang yang baca buku fiksyen. Jadi kita boleh tulis kat sini NF. Okey, F untuk fiksyen. NF adalah 11, ataupun kat sini kita tulis 11. Kemudian kita ada 18 orang murid yang baca buku sains dan teknologi. So sains dan teknologi ni NT, ataupun dekat sini kita boleh katakan dia ada dalam 18. Dan akhir sekali biografi ada 15 orang 15 orang baca buku biografi. So kat sini kita kena keluarkan semua kata kunci yang ada. Okey, biografi untuk B untuk biografi. Okey, so kat sini maksudnya kita dah tahu dah bilangan-bilangan pelajar yang baca buku-buku yang dia cakapkan lah. Okey, jadi sekarang ni kita nak tahu setiap ruang ni dia mewakili kawasan di mana kalau awak belajar warna, awak belajar warna kan, dia ada 3 kelas tau. Kita belajar warna primer, sekunder dengan tertiary. Sebab dia ada 3 kelas warna.
Okey, kalau yang ini kita panggil kelas pertama. Pertama ni kita panggil dia sebagai premier. Okey, kelas premier. Okey, ni kita panggil dia sebagai kelas premier. Kemudian kita ada kelas kedua. Kelas kedua ni maksudnya dia gabungan antara dua bulatan. Okey, gabungan antara dua bulatan. Kita panggil dia sebagai sekunder. Okey, sekunder. So sekunder ni biasanya berada dekat tengah-tengah lah, tapi bukan tengah sangat dia antara perantaraan antara dua bulatan sahaja. Okey, dan akhir sekali tahap ketiga dia mestilah betul-betul berada di tengah. Okey, kita panggil dia sebagai tertier. Premier, sekunder dengan tertier. Tertier ni adalah tahap di mana dia baca buku, tiga buku sekali. Maksudnya dia baca buku fiction, dia baca buku sains teknologi, dia baca buku biografi. Orang yang sama baca 3 buku. Itu kita panggil dia tertier, orang yang paling hebat. Okey, kuasa yang tertinggi. Jadi kalau kita cakap premier ni sebagai satu, maksudnya satu orang baca satu buku sahaja, itu kita panggil sebagai premier. Dia adalah satu orang ambil satu objek sahaja, dia tak boleh ambil gabungan. Kalau gabungan macam sekunder ni, contohnya satu orang dia baca 2 sahaja buku. Okey, sekunder ni hanya untuk 2 objek. Jadi kalau satu orang dia boleh baca buku biologi dengan fiction, dia boleh baca 2 buku lah maksudnya. So kita boleh katakan itu adalah sekunder. Okey, so sekarang ni cerita dia sekarang ni, kalau awak faham premier, sekunder dengan tertier, bila soalan dia bagi nilai F, kita tak boleh cakap nilai F tu dia adalah premier. Okey, 11. Okey, 11 ni bukan merujuk kepada premier. Salah. NF ni maksudnya nilai keseluruhan bagi bulatan F. Nilai keseluruhan bagi bulatan F. Jadi kat sini maksudnya kalau F tu bentuk bulatan, okey, satu bulatan ni ada 11 orang. Okey, satu bulatan ni ada 11 orang. Tapi sebabkan bulatan tu kita ada banyak ruang, kita ada 1, 2, 3, 4 ruang. Jadi kita tak boleh katakan bahawa 11, 11, 11, 11. Salah. Dia maksudnya ibarat seperti nilai dekat sini, setiap ruang tu totalnya adalah 11. Okey, total setiap ruang tu adalah 11 untuk satu bulatan penuh. Okey, bulatan penuh F. Kalau bulatan penuh untuk T, kita boleh katakan bahawa dia punya bulatan dia juga ada 4 ruang. Okey, 4 ruang untuk T adalah 18. Dan bulatan untuk B pun sama. Okey, dia ada 4. So bila ada 4, dikatakan 4 ruang tu totalnya adalah biografi 15. Sekarang ni dia bercampur aduk dengan setiap ruang. Jadi kita tak tahu macam mana nak cari satu per satu ruang. Okey, kalau dalam buku teks awak baca memang susah sangat nak faham. Jadi macam mana kita nak buat soalan ni? Okey, kita kena baca lagi sikit sampai habis. Okey, kita dah baca daripada ayat kedua tadi. Ayat ketiga, sorry. Kita baca ayat ketiga ni. Okey, kita dah keluarkan kata kunci yang ada. Sekarang kita sambung lagi sikit, nak baca kata kunci yang seterusnya. Okey, sebab tu pelajar kena tahu NF ni maksudnya dia bukan satu ruang, tapi dia adalah satu bulatan. Okey, NF tu maksudnya satu bulatan. So kena elak daripada cuai kat situ. Sekarang ni dia bagi 4 orang murid gemar baca buku cerita fiksyen dan biografi. Okey, so 4 ni saya nak tanya pelajar lah. 4 orang murid yang gemar baca buku cerita fiksyen dan biografi ni, dia terletak dekat sekunder sebab dikatakan apa? Dikatakan 2 objek. Dikatakan ada fiksyen dan biografi. Maksudnya ada 2 objek. Jadi kita faham dia mesti berada antara sekunder. Sekunder ni ada 3 kawasan. Sekunder, sekunder dengan sekunder.
Okey, so warna biru ni saya letakkan sebagai nombor lah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, sekarang saya nak tanya pelajar. 4 orang murid gemar baca buku cerita fiksyen dan biografi ni, kan dia kan sekunder. Sekunder ni awak tak boleh katakan ruang kecil antara dua bulatan tu. Okey, kita ada dua bulatan kan? Okey, kita ada dua bulatan. Lepas tu dibahagikan sedikit macam ni. Separuh. Dia ada garisan. Sekunder tu bukannya separuh sini. Okey, sekunder tu maksudnya dia adalah tengah-tengah antara dua bulatan. Okey, tengah-tengah antara dua bulatan, bukannya separuh kecil macam tu, tapi dia adalah kedua-duanya. Okey, kedua-duanya. Okey, jadi antara 1, 2, 3 ni, kalau awak pilih, okey, dia akan mewakili seperti ni, sekunder. Okey, ini untuk nombor 1. Sekunder dia macam tu. Ataupun sekunder untuk nombor 2 dia macam ni. Okey, dia kena ambil antara dua bulatan tengah-tengah. Okey, tengah-tengah antara dua bulatan. Maksudnya dia nak keseluruhan tengah-tengah tu. Kalau sekunder untuk nombor 3, kita baca macam ni. Okey. Dia punya kawasan tu sebenarnya penuh. Okey, penuh kawasan. Bukannya kita ambil 1, 2, 3 ni separuh macam ni. Okey. Kalau awak jawab katakan 4 orang murid gemar membaca buku cerita fiksyen dan biografi, awak pilih nombor 2 kan? Kalau awak pilih sini, awak jangan anggap 4 tu sebagai kat sini Jangan anggap 4 tu macam tu. Salah. 4 tu sebenarnya mewakili kesemua kawasan tengah-tengah ni. Faham tak? Okey, kesemua kawasan tengah-tengah ni. Ini kita boleh panggil dia sebagai 4 orang murid. Okey, 4 orang murid. Kawasan tengah-tengah tu. Okey, total tengah-tengah. Sebab tu saya cakap pelajar ni dia keliru sebab dia faham premier, sekunder dan tertiary, tapi dia keliru. Macam tadilah first kan, NF ni 11. Kadang-kadang pelajar keliru, dia ingat 11 tu dekat sini. Kadang-kadang pelajar ingat macam tu, tapi sebenarnya 11 ni mewakili satu sahaja. Premier untuk satu. Okey, satu bulatan. Sekunder untuk antara dua bulatan, kita ambil tengah-tengah. Okey, sekunder. Kalau tertiary paling senang. Tertiary ni memang automatik tengah-tengah. Okey, tertiary tu automatik tengah-tengah. Dia tak akan campur dengan apa-apa. Tertiary yang paling senang. Okey. Jadi sekarang ni kita boleh katakan bahawa 4 orang murid tu adalah kawasan warna biru. Macam ni. Okey, 4 orang murid tu kawasan warna biru. Alright. So sekarang ni saya nak teruskan sikit, nak tanya lagi pelajar. Ni saya belum tanya lagi ni baru saya nak tanya. 8 orang murid gemar baca buku sains dan teknologi dan biografi, iaitu huruf T dengan biografi B. T dan B. Okey, T dan B. Jadi kat kawasan manakah yang kita boleh katakan ni saya letak warna hijau. Okay, ni saya letak warna hijau. Dan last sekali saya letak warna merah. Okey, antara biru, hijau dengan merah, T dan B tu warna apa? Okey, T dan B tu warna apa? Tuliskan kat ruangan komen. Okey, T dan B tu adalah warna merah. Jadi maksudnya merah tu, ingat ya, dia bukannya separuh, tapi dia adalah semua tengah-tengah ni. Semua tengah-tengah, start daripada tengah sampai ke bawah. Okey, tu maksud dia. Dia ada 8 orang. Okey, 8 orang. Yang tu kita tahu dah. Dan last sekali dia bagi tahu 5 orang murid baca buku fiksyen dan sains dan teknologi. Maksudnya F dan T. F dan T tu awak faham warna hijau lah. Okey, hijau kat sini. Okey, hijau kat sini. So kita boleh tahu ni ada 5. Okey. So itu cara awak nak keluarkan kata dia punya isi-isi penting. Okey, tapi itu dah makan 2 ruang.
Sekarang kita nak cari, sekarang ni cerita dia. Oops, saya terpadan lorek pula. Cerita dia, saya nak awak cari setiap 7 ruang ni. Setiap satu ruang kecil tu je yang kita tak tahu sekarang ni. Semua sekali ruang kita tak tahu. Kita tahu ruang besar je, kita tak tahu ruang kecil. Okey, kita tahu total dalam semua ni, total tiga ruang ni ada 30. Okey, ada 30 total ruang tu. Sebab dia kita katakan sebagai NS, nilai semua. Okey, total dalam tu ada 30. Manakala NF pula, kita tahu NF tu satu bulatan penuh. Kita tahu ada 11. Tapi kita tak tahu pecahan kecil tu berapa. Sekarang nak cari dia, bila kita nak cari setiap ruang kecil tu, cara dia awak kena ikut macam ni. Okey, first awak kena mulakan dengan tertier. Mulakan dengan tertier. Tertier tu kat mana? Okey, tertier tu kat mana? Okey, tertier kat mana? A ke B ke kat C? Tulis kat dalam komen. Okey, tertier tu dekat tengah-tengah lah, dekat C. Jadi memang kita tak tahu nilai tengah-tengah tu berapa. Biasa matematik kan, orang kata kita tak tahu, kita letak je sebagai X. Okey, tak apa, tak ada masalah. Sebab ni kita panggil dia sebagai ungkapan. Okey, kita mulakan dengan ungkapan. Okey, mulakan ungkapan dengan tertier. So kita letak je lah X. Awak nak letak huruf Y pun boleh, tak ada masalah. Tapi satu je huruf. Okey, yang paling senang, satu je huruf. Okey, satu je huruf X. Saya letak senang lah X. Lepas tertier, kita akan pergi ke mana? Kemudian kita akan mulakan pada bukan mulakan, teruskan. Kita akan teruskan kepada kepada apa? Cuba awak teka, sekunder ke primer? Okey, sekunder ke primer, A ke B? Kita nak mulakan, nak teruskan. Lepas tertier, kat mana pula? Cuba awak teka. Okey, bagus. Awak dapat teka dengan baik dekat B Sebab kita belajar, awak tengok dia tertier kan, maksudnya kuasa tertinggi. Kemudian dia mesti akan makin lama makin ke bawah. Dia akan ke sekunder, baru dia ke primer. Dia akan makin rendah. So maksudnya daripada atas ke bawah, dia punya pencongan dia tu. Jadi kita akan go through kepada B. Okey, sekarang ni cerita dia tadi. Kita akan tengok pula pada nilai tengah-tengah ni. Okey, nilai tengah-tengah ni kita tahu ada dalam 5. Ni 5. Tengah-tengah ni ada dalam 4. Tengah-tengah ni ada dalam 8. Okey, sekarang untuk cari nilai kat sini, okey, separuh sini sahaja. Perlu tak X tu? Saya nak tanya awak, perlu ke tidak huruf X ni? Okey, perlu ke tidak? Cuba bagi tahu. X tu kita perlu atau tidak? Kalau kita nak separuh sahaja. Okey, sebab kita cakap lorekan dia tak masuk sampai X. Jadi X ni kita tolak. Maksudnya kita buang X tu. Kesian X tu kena buang kan. So nanti ungkapan yang terhasil untuk belah warna biru ni, okey, belah warna biru ni, dia akan jadi 5. Okey, dia akan jadi 5. Tapi 5 ni dia akan tolak dengan X. Okey, sebab kita tak nak X tu. Kan total dia kan 5. Keseluruhan kawasan ni 5. Okey, tapi kita tak nak X. Bila kita tak nak X, dia akan dapat separuh sini. Dia akan dapat 5 tolak X lah kat sini. So kita tolak je dengan X. So dia dapat 5 tolak X. So ini ungkapan sekunder dia. Okey, ungkapan sekunder 5 tolak X. Okey, sekarang saya nak awak cari pula dekat belah warna merah ni.
Katakan sini ada 4 tengah-tengah. Apakah ungkapan bagi kawasan lorikan yang warna merah? Tuliskan dekat ruangan komen. Okey, 4 tolak X. Okey, 4 tolak X. So, betul lah. Okey, awak dah reti buat ungkapan kat situ. So, kita panggil ini sebagai penyelesaian masalah. So, ni 4 tolak X. Dan warna hijau ni automatik sama je. Dia akan jadi 8 tolak X. Okey, yang penting satu je. Awak kena tahu maklumat dulu. Kalau awak tak tahu maklumat, awak tak tahu nak tolak dengan apa. Okey? Okey, ni saya sambung sikit. Kemudian teruskan kepada sekunder. Okey, last kali kita akan sambung kepada primer. Sambung kepada primer. Okey, maksudnya lepas tertia, sekunder, lepas sekunder, primer. Dia makin kecil lah. Okey. So, katakan kalau sini ada 11 untuk F. Okey, NF ni kan ada 11 kan? Satu bulatan F ni ada 11. Kalau saya nak lorikan kawasan hitam, okey, warna sekunder dengan tertia ni, okey, yang tengah-tengah ni, selain daripada lorikan hitam tu, maksudnya saya tak nak. Okey, saya tak nak. Jadi kita kena buat apa? Kita kena tolak. Kita kena buat jalan kerja dia panjang sikit lah. Dia jadi 11 tolak dengan 5 tolak X, tolak dengan 4 tolak X, tolak dengan X. Sebab apa? Sebab kita nak kawasan lorikan dia sahaja. Kawasan lorikan ni tidak termasuk dengan jawapan-jawapan ungkapan tadi tu. So, bila dia tak termasuk, kita kena tolak. Kena apa ni? Kena buang. Kena tolak jauh-jauh. So, kita tolak lah. Tapi ingat, bila awak nak tolak, kena letak kurungan kalau dia ungkapan. Okey, kalau dia ungkapan, awak kena letak kurungan. Sebab dia ada tolak, dia ada negatif tu yang hati-hati. Okey? Sebab kalau awak tak buat kurungan, jawapan awak akan salah. So, kena buat kurungan. Okey, so nanti sekejap saya ke bawah kat sikit. Okey. So, sekarang ni apa yang awak nak kena buat adalah kita dah tahu dah. Tengah-tengah ni 11 tolak dengan 5 tolak X, tolak dengan 4 tolak X, tolak dengan X. So, sekarang ni kembangkan dulu setiap kurungan. Okey, bila dia ada tolak dengan kurungan, saya nak awak ingat satu je. Kalau dia negatif dengan kurungan, tukar simbol. Okey, kita akan tukar simbol. Maksudnya positif 5. Positif 5 ni dia akan automatik jadi negatif 5. Okey, negatif X ni dia akan automatik jadi tambah X. Senang je, awak tukar simbol dia saja. Sama juga dengan kurungan yang seterusnya. Positif 4 ni dia akan jadi negatif 4. Jadi tolak 4 lah. Okey, dia jadi tolak 4. Kemudian tolak X ni dia jadi tambah X dan tolak X lah. Okey. Kemudian selesaikan. 11 tolak 5 tolak 4. Okey, 11 tolak 5 tolak 4 dapat berapa? Okey, kemudian X tambah X tolak X. So, sekarang ni apa jawapan dia? 11 tolak 5 6. 6 tolak 4 2. Okey, dapat 2 lah. X tambah X 2X. 2 tolak 1 1. So, dia jadi 2 campur X. Macam tu. So, ini adalah ungkapan dia.
2 campur X. Ok, so ungkapan dia ni awak just letakkan terus je dekat dalam tu, 2 campur X ataupun X tambah 2, tak ada masalah. Kalau terbalik tak ada masalah. Ok, terbalik tak ada masalah, X campur 2 ataupun 2 campur X, jawapan dia still sama. Ok, alright. So ini adalah dia punya contoh cara nak kita dapatkan setiap ruang kecil tu. Ok, itu untuk F. Ok, itu untuk F, loretkan kawasan tadi tu. Sekarang katakan saya nak B. Ok, saya nak B ni, loretkan di sini. Ok, kemudian bila kita kata kita nak loretkan di kawasan B, kita tengok NB ada berapa. Ok, ada 15. So NB tu mewakili satu bulatan penuh, 15. Apa yang kita tak nak? Ok, kita tak nak warna kita tak nak yang warna merah dengan hijau ni, dan kita tak nak X juga. So kita buang tiga-tiga tu. So dia akan jadi tolak lah. Dia akan jadi tolak. Ok, tolak dengan 4 tolak X, tolak dengan 8 tolak X, tolak dengan X. Ok, benda yang sama, dia buang. Ok, so apa yang awak nak kena buat, kira dia punya jawapan ungkapan akhir dia tu. Ok, awak ni je lah. Sekejap, yang ni saya letak tepi. Ok, so ni dia akan tukar simbol macam tadi saya ajar lah. Positif 4 jadi negatif 4, negatif X jadi positif X. Ok, so dia dapat 15 tolak dengan 4 dapat 11. 11 tolak dengan 8, 10, 9, 8 dapat 3 lah. X tambah X, 2 tolak 1, 1. So 3 campur X. So jawapan kat sini awak tulis 3 campur X. Ok, ni adalah ungkapan dia. Ok, ungkapan dia adalah 3 campur X. Ok, last, belah T pula. Belah T ada berapa dan berapa. Ok, awak cuba dapatkan jawapan. Ok, saya bagi dalam seminit untuk awak kira. Ok, ramai yang dapat darjah dah. Ok, 5 tambah X. Ok, so itu dia punya ungkapan, settle. Ok, tapi kita belum lengkap lagi. Belum lengkap, kita tak nak jawapan dalam ungkapan. Ungkapan tu settle lah. Ok, kita dapat tadi 18 sebab kita ambil NT kan. So kita tolak dengan 5 tolak X. Kita tolak lagi dengan 8 tolak X dengan tolak X. So kita dapat 18 tolak 5 tambah X tolak 8 tambah X tolak X. So dia dapat 5 tambah X lah. Ok, so untuk tu sekarang ni kita dah settle 3 benda ni. Settle lah. Ada satu benda lagi yang kita tak guna. Kita tak gunakan NS. NS tu maksudnya setiap ruang. Ok, kita ada 7 ruang. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruang. Setiap 7 ruang ni total dia adalah 30.
Okey, total dia adalah 30. Jadi untuk tu awak tambahkan semua ni, tambahkan setiap satu ni, dan akhir sekali jawapan dia akan sama dengan 30. So macam mana kita nak buat? Okey, ini baru nak jawab soalan A. Okey, soalan A, ini jawapan Okey, untuk A, kita mula dekat atas sekali. Kita mula start dengan atas. So ruang atas ni kita tulis 2 campur X. Okey, ini sebagai satu lah. Kalau yang campur, saya rasa kalau kita nak tambah-tambah ni tak perlu buat kurungan pun tak apa. Okey, 2 campur X, kemudian tambah dengan 5 tolak X, kemudian tambah dengan X, tambah dengan 4 tolak X, tambah dengan 5 campur X, tambah dengan 8 tolak X, tambah dengan 3 campur X. Okey, so maksudnya, ya ini maksudnya ruang pertama, ruang yang kedua, ruang yang ketiga, ruang yang keempat, 5, 6, 7. Ada 7 ruang yang kita tambahkan. Semua tu kena tambah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap 7 ruang. Dan dia punya hasil jawapan dia, okey, hasil jawapan dia, dia akan samakan dengan 30. Okey, sebab apa 30? Sebab 30 ni adalah nilai semua. Okey, NS. Tu maksud dia NS. NS tu maksudnya setiap ruang tu campur-campur dapat 30. Okey, dan sekarang ni awak cari ungkapan ni, cari nilai X. Okey, so kita kira guna kalkulator. Yang ni kena guna kalkulator. Apa orang panggil? Huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Okey, so kita tengok kita start dengan nombor dulu. So kalau nombor, kita tengok nombor 2. So 2 campur dengan 5, campur dengan 4, campur dengan 5, campur dengan 8. So kita dapat 24. Okey, kita campur nombor, kita dapat 24. Kemudian X pula. Okey, X. So X tolak X tambah X tolak X tambah X tolak X tambah X. Maksudnya tambah X tu tinggal satu je lah. 1 tolak 1, kosong. Tambah 1, 1. Tolak 1, kosong. Tambah 1, 1. Tolak 1, kosong. Tambah 1, 1. So dapat 1X. Dia macam tambah tolak je. Okey. Okey, lepas tu last sekali samakan dengan 30. Dan akhir sekali cari nilai X. Pindahkan 24 jadi negatif. So 30 tolak 24. So X sama dengan 6. Okey, X sama dengan 6. Jadi awak dah tahu dah. Okey, X tu sama dengan 6. Okey, saya nak awak salin dalam 30 saat dalam kerja dia. Sekejap sebelum tu saya nak ambil dia punya ni jap, gambar. Okey. Lepas awak dah tambah-tambah semua dan awak cari nilai X macam biasa, gantikan balik X tu dengan 6. Okey, daripada atas yang panjang-panjang tadi tu kan. Okey, setiap dalam ni huruf X tu awak tukar dengan 6 je. So kalau yang ni saya terus tukar. So ni jadi 6. Betul ke 6? Saya takut salah kira je. Saya tak jawapan balik Saya dapat 3. Oh, sebab 27 saya ada tertinggal 1 kot.
1, 2, 3, 4, 5. Oh, itulah. Tambah 3 saya lupa tadi. Sekejap saya kira balik. 2 campur 5 campur 4 campur 5 campur 8 campur 3. 27. Okay, so kat sini 27 bukan 24 Saya salah kira. So sini 30 tolak 27 sama dengan 3. Kita cuai nombor pula. Sebab ada yang perasan. Okay, so X sama dengan 3. Jadi kan, kalau awak dah tahu X dengan 3, ganti je terus dekat tengah-tengah tu. Oh, saya ubah kat sini. Okay, so X 3, jadi kita letak 3 kat sini. Kemudian 2 campur X. Ok, untuk ruang yang pertama ni 2 campur X, maksudnya 2 campur 3 lah. 2 campur 3 sama dengan 5. So terus je ubah. 2 campur 3 sama dengan 5. Ok, 5 tolak 3 dapat 2. 4 tolak 3 dapat 1. Ok, so semua tu kena settlekan. Kemudian 8 tolak 3 dapat 5. 5 tambah 3 8. 3 tambah 3 6. Ok, so bila awak dah settle, contohnya awak dah tolak tambah semua bagai kan dalam ni. Ok, awak dah settlekan dalam ni. Semak balik. Ok, semak balik. Kalau F tu tadi 11, kalau F tadi ni 11, cuba totalkan balik. 5 6 7 8 9 10 11. Kalau betul, maksudnya jawapan awak betul. Ok, kalau betul maksudnya jawapan awak betul. So itu cara dia. Awak nak kena mulakan dengan tertia, lepas tu sekunda, dan last sekali primer. Dia macam daripada tinggi ke belakang, ke bawah. Dia cari satu-satu. Dia gunakan kaedah ungkapan. Ni kita panggil X ni sebagai ungkapan ataupun pembalik ubah. Ok, so awak kena buat macam tu lah. Yang itu sahaja tajuk ni yang paling susah. Ok, dia punya susah kat situ je. Selebihnya awak kira sendiri. Kalau awak salah kira, salahlah jawapan. Ok, dia punya susah untuk tajuk ni kat sini je. Alright, soalan B. Soalan B ni just tarik balik daripada apa orang panggil, jawapan awak lah, daripada gambar tu. Ok, seterusnya, cari satu bilangan murid yang gemar membaca ketiga-tiga jenis buku tersebut. Maksudnya, orang yang betul-betul baca 3 objek ataupun 3 buku. Berapa jawapannya? Tulis kat ruangan komen. Berapa orang? Bilangan murid yang gemar membaca 3 buku tersebut. Ok, jawapan dia 3. Ok, maksudnya apa yang dah settle dalam gambar ni, senang je, awak ambil je terus. So jawapan dia 3 untuk B1. Ok, dapat 2 markah. Ok, yang seterusnya, bilangan murid yang gemar baca buku sains dan teknologi atau buku biografi tetapi tidak gemar baca buku cerita fiksyen. Ok, yang ini dia agak susah sikit je, tapi sebenarnya kalau awak fahamkan apa yang kita belajar minggu lepas, sebelum cuti hari tu, atau ni maksudnya kita gunakan mangkuk, ingat tak? Atau sebab ada huruf U, atau ok, kita guna huruf U. Kalau dan, kita ada huruf M. Jadi bentuk dia adalah bentuk persilangan. Kena ingat tu. Ok, disebabkan kita gunakan atau, jadi kita kena kenal pasti huruf apa yang dia bagi tahu. Buku sains dan teknologi ni adalah huruf T. Ok, huruf T. Dan buku biografi ni adalah huruf B. Jadi digunakan perkataan atau, kita akan gunakan TUB.
Okey, T U B ataupun T mengikut B, macam tu. Tetapi dia ada tambah lagi. Tetapi tidak gemar baca buku cerita fiksyen. Okey, T U B tapi tak baca buku fiksyen. So dia dan bukan F. Maksudnya keseluruhan bagi T dengan B tapi bukan fiksyen. Jadi awak tutup je fiksyen ni, terus tutup. So tinggal 8, 5 dengan 6. Okey, tinggal 8, 5 dengan 6. Maksudnya kat sini kita tak nak F. Okey, kita tak nak F. Awak boleh gunakan kaedah yang saya ajar minggu lepas. Saya ajar macam mana awak kena senaraikan. Okey, senaraikan. F ada 1, 2, 3, 5. F apa panggil? F pelengkap F pelengkap maksudnya 8, 5, 6. Okey, kemudian T ada 2, 3, 5, 8. B ada 1, 3, 5, 6. So saya dah ajar buat benda yang sama pun boleh, tak ada masalah. So awak buat macam ni pun akan dapat jawapan yang sama lah. Okey, awak akan dapat 8, 5 dengan 6. Okey, akan dapat 8, 5, 6 juga. So TUB ni maksudnya keseluruhan ni. Kemudian kita akan campurkan benda yang sama antara 8, 5, 6. So hasil jawapan dia akan dapat 8, 5, 6. Okey, so keseluruhan ni apa yang sama? 8, 5, 6. So 8, 5, 6 yang sama. Okey, sebab persilangannya maksudnya unsur yang sama. Jadi jawapan dia adalah di sini 8, 5, 6. Jadi kita tambahlah, kena tambah. Okey, so kena tambah 8 campur 5 campur 6. So dapat 13, 6, 19. 19. Okey. So apa yang kena fahamkan daripada soalan ni, kena baca dulu ayat dia, lepas tu awak kena kenal pasti huruf apa, kemudian baca pula situasi apa, situasi atau ataupun situasi dan. Awak kena ingat tu. Sebab tu saya ajar penakulan logik dulu, sebab penakulan logik ni dia akan terangkan dua situasi dan dengan atau. Dan bila awak dah faham, maksudnya awak dah tahulah. Kalau dan kita guna ni yang sama, kalau atau masa kita campur Okey, next soalan 3. Bilangan murid yang gemar baca buku cerita fiksyen dan biografi sahaja. Fiksyen dan biografi sahaja. Maksudnya soalan ni dia bagi tahu bahawa fiksyen dan biografi. Okey, dan sebab ada perkataan N, ada huruf N, jadi kita guna dan. F dan B, tapi dia tak ada cakap pun. Disebabkan dia cakap sahaja. Sahaja tu bermaksud T tu tak ada. Maksudnya T dikecualikan. T dikecualikan. Sebab dia kata fiksyen dan biografi sahaja. T tu tak nak. Okey, T tu tak nak, jadi kita gunakan T pelengkap. F dan B dan T pelengkap. Jadi awak tutup T. Settle kalau ini awak boleh jongak, awak tutup T. Okey, tutup T. T pelengkap maksudnya awak tutup T. So tinggal 3 benda je, 5, 1, 6. So ingat kalau dan adalah gegelung. Gegelung maksudnya berada di tengah-tengah. So berapakah jawapan dia? Okey, jawapan dia tulis kat ruang komen. F dan B. Satu
Ramai yang jawab 1. Sebab kita tutup apa panggil bulatan T tu kita tutup. So bila kita tutup, tinggal cerita je, tinggal 516 je. Kalau diguna atau, awak kena tambah semua. Tapi kalau diguna dan, awak kena ambil yang tengah-tengah. Ingat dan adalah tengah-tengah, gelung. Kan ada main gelang macam ni. Oops, gelang macam ni. Okay. So yang tengah-tengah ni kita gunakan dan. Okay, ni kita panggil dan. Kalau atau tu maksudnya semua. Atau tu maksudnya semua. Kalau dan maksudnya tengah-tengah. Sebabkan kita tutup T, kita tengok antara dua benda ni je, dua bulatan separuh ni je. Dan kita tengok yang tengah-tengah tu adalah 1. Kalau awak rasa susah sangat nak congak, gunalah cara yang saya ajar 2 minggu lepas tu. Okey, senaraikan F, senaraikan T, kemudian senaraikan T pelengkap, dan akhir sekali senaraikan B. Okey, buat macam mana yang saya ajar. Sama je, jawapan dia tetap dapat 1. Okey, boleh, tak ada masalah. So kalau F ni ada dalam 1, 2, 3, 5, T ada dalam 2, 3, 5, 8, B ada 1, 3, 5, 6, T tutup ada 5, 1, 6 ataupun 1, 5, 6. Jadi kalau soalan ni tanya antara yang sama antara F dan B, F dan B yang sama adalah nombor 2, nombor 3, nombor 5. F dan B, F dan B nombor 1, nombor 3 dengan nombor 5. F dan B. Kemudian jawapan dia 1, 3, 5 kat sini. Kemudian dia nak sama pula dengan bukan T. Okey, bukan T. Okey, bukan T ni sepatutnya ada, bukan T sepatutnya ada 1, 5, 6, 2, 3, 5, 8. Agak sini lah area sini. Dia ada nombor 5 juga ni pun susah sebab ada dua nombor 5, 5A, 5B. Dia ada dua nombor yang sama lah. So kita susah kalau kita ada dua nombor yang sama. So tak apa, yang ni saya just gelarkan ni sebagai 5A. Okay, B ni sebagai 5B. Okay, ni 5B. Ni 5A. Oh, dia just ada 1 dengan 3 je. Alright, 1, 3 dengan 1. Ni sebabkan saya tak nak ajar yang macam ni lah, yang akan buatkan awak confused. Sebab dia ada nombor yang sama. Okay, dia ada nombor yang sama ni yang susah. Kalau ada nombor yang sama, awak kena buat nombor yang baru lah. Awak kena mulakan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saya tak nak ajar yang susah-susah. Saya suka ajar yang senang-senang. Benda ni awak tak payah buat. Okay, so apa yang awak nak kena buat adalah congak macam saya buat tadi. Okay, congak tu maksudnya awak tutup T dan seterusnya. Okay, so dapatlah 1. Alright, inilah contoh soalan dia. Alright, so ada lagi satu soalan. Soalan nombor 4. Saya nak bagi awak rehat seminit dan awak keluarkan kata kunci dululah soalan dia. Sekejap Okay, awak baca kat sini. Start dari sini. Keluarkan kata kunci dia.
Okey. Sekarang kita tengok pula jawapan dia. Okey, NS ada berapa NS? Okey, NS ada berapa? Nilai semua. Okey, 40. Bagus. Sebab ada dekat sini yang kalau perasan ada set semester ataupun lambang sotong ni. Okey, awak tengok dia ada 40. NS tu kena ingat tau, setiap ruang kecil ni tambah dapat 40. Okey, tu awak kena ingat. Okey, apa lagi NK. NK ada berapa? NK ni maksudnya keseluruhan bulatan. Dan kat situ kalau awak nak cari kan, kat sini awak tengok first maklumat yang diberi kat sini. Sebenarnya kita lagi senang kalau nak fahamkan tengok daripada atas dululah. Okey, so kita tengok daripada atas dulu. Bilangan murid yang mempunyai ketiga-tiga ciri ialah 2 orang. Okey, yang ini 2 tu kat mana? Okey, dekat A, B, C, D, E, F, G. Kat mana? Okey, 2 ni kat mana? Okey, dekat E bagus. Sebab dia kata tiga-tiga objek ataupun tiga-tiga ciri. Jadi kita dah nampak dia sangat-sangat senang. Dia adalah tengah-tengah. So kita tulis sini 2. Tak payah letak X lagi dah. So kita letak 2 Okey, lepas tu ni dah settle tanda right. Bilangan murid yang bukan kidal dan boleh menggulung lidah. Okey, bukan kidal tu maksudnya K. Yang menggulung lidah tu maksudnya L. So dia katakan dan tu maksudnya gegelung. Gegelung tu maksudnya kat sini tau. Semua yang saya cakap semua kawasan dekat situ. Okey, semua kawasan kat situ. Dia kata ada 5 orang. Okey, 5 orang. So sini ada 5. Okey, sini ada 5. Jadi kawasan lorikan kat sini. Okey, berapa jawapan dia? Okey, kawasan lorikan tu berapa jawapan dia? Okey, jawapan dia adalah 3. Bagus Sebab apa 3? Sebab 5 tu merujuk kepada semua yang saya lorikkan ni. Okey, 5 tu saya lorikkan semua. Tapi kalau saya nak separuh sahaja, siapa yang saya tak nak? Nombor 2 yang saya tak nak. Jadi 5 tu tolakkan dengan 2. 5 tolak 2 dapat 3. Okey, so kat sini automatik jadi 3. Okey, so maksudnya itu caranya awak nak kena cari maklumat. Kemudian bilangan murid yang bukan kidal iaitu K dan bercermin mata ialah 6 orang. So K dan C. Okey, maksudnya kawasan lorikan semua ni adalah 6. Jadi berapakah kawasan yang saya nak apabila saya nak kawasan separuh sahaja? Okey, katakan kalau sini ada 6 total. So jawapan untuk lorikan adalah 4. Okey, bagus. So sini 4. Sebab 6 tolak 2 sama dengan 4. Okey, awak dah nampak kat situ tanda right. Murid yang menggulung lidah dan bercermin mata. Okey, so lidah
bercermin mata sini belah kanan ni ialah 3 orang. So dikatakan dan kita nak gegelung. So kat sini kita ada 3 orang. So jawapan dia untuk lorikan separuh adalah okey, 1. Okey, bagus. Sebab 3 tolak 2 dapat 1. Okey, jadi maklumat-maklumat yang mudah macam tu dia dah direct lah, dia direct sahaja bagi. Yang susahnya kat bawah ni. Okey, yang susahnya kat bawah ni, bilangan murid yang bukan kidal sahaja ialah H. Dia dah cakap kidal sahaja. Bila ada cakap kidal sahaja, dia bukannya NK salah. Kidal sahaja maksudnya bila ada perkataan sahaja, dia tak akan masukkan yang lain. Okey, dia akan tutup yang lain. Maksudnya kat situ, H tu kat mana? H tu kat sini. Okey, H tu kat tepi tu je. Okey, jadi perkataan sahaja ni main peranan. Kemudian bilangan murid yang boleh menggolong lidah sahaja. Okey, lidah sahaja ialah K orang. Jadi lidah kat sini, so saya buat warna merah lah. Ni H, sini K. Okey, dia jadi macam tu. Dan bilangan murid yang bercermin mata sahaja ialah 7. So sini 7 lah. Jadi macam tu. Okey, perkataan sahaja maksudnya dia kat sini sahaja. Dia tak akan campur dengan apa-apa. Okey, dia tak akan campur dengan apa-apa. Dia solo-solo, single-single saja. Okey, itulah yang akan kelirukan awak dekat soalan 3 dengan 4. Kalau soalan 3 tadi kalau awak bandingkan, okey, dia tak ada perkataan sahaja tau. Dia just bagi tahu kat sini. Mana ayat dia kat sini. Kalau awak perasan, 18 orang murid gemar membaca buku sains dan teknologi. Dia tak ada cakap pun sahaja. Hati-hati perkataan sahaja tu kalau dia tak mention, maksudnya dia adalah bulatan penuh. Okey, kalau dia tak ada sebut sahaja, dia adalah bulatan penuh. Tapi kalau dia cakap apa ni, macam ada perkataan sahaja, maksudnya kat sini sahaja. Okey, itu satu perkataan je yang membawa maksud yang beza. So hati-hati kat situ. Alright. So kita tengok lagi. Lengkapkan gambar Raja Van yang diberi. Okey, lengkapkan gambar Raja Van yang diberi. Okey, bilangan murid yang boleh. Sekejap saya nak baca balik. Saya nak semak jawapan. Saya dah lupa. Okey, dia macam ni. Oh, tambah je lah. Okey. So inilah gambar raja yang kiranya dah lengkap. Okey, ini gambar raja yang dah lengkap. Okey, sampai situ je lah untuk soalan A. Ini soalan A lah settle. Berapa markah dia bagi? 3 markah. Sebab dia tak tahu nilai H dan K lagi. Ni sebab soalan B baru dia suruh hitung. Okey, dia asing, soalan dia asing. So kalau lengkapkan raja macam tu je lah, settle je lah 3 markah. Walaupun ada huruf H dengan K. Okey. Okey, setakat ni untuk melakar gambar macam ni. Okey, bukan melakar gambar, mencari unsur setiap ruang. Faham tak? Kalau awak faham, tuliskan faham kat ruangan komen.
Good sebab benda ni sangat penting tau. Okay, next kita tengok pula pada B, soalan B. Cari nilai H dan K jika bilangan murid yang bukan kidal, okay, ni K lah, sama dikatakan sama dengan bilangan murid yang boleh menggulung lidah. So K dengan L. Okay, maksudnya cari nilai H dan K jika N K sama dengan N L. Okay, sebab kita katakan bahawa bilangan murid bukan kidal dengan bilangan murid menggulung lidah. Okay, ni bukan kidal dengan gulung lidah adalah sama. Bilangan tu maksudnya N Jadi bulatan K dengan bulatan L mestilah sama nilai lah. Satu bulatan ni dengan satu bulatan ni mesti sama. Jadi untuk tu saya nak awak buat perbandingan kat sini. Awak kena buat saya tengok balik. Kita guna persamaan serentak tak? Kita guna persamaan serentak. Kita buat macam ni. Kita ada H. Sekejap ni soalan B. Kita ada H 3, 2, 4. Untuk bulatan K ni kita ada H, kita ada 3, kita ada 2, kita ada 4. So totalkan semua. So kita dapat H tambah 2 campur 3 campur 4 sama dengan H campur 3 campur 2 campur 4 sama dengan untuk bulatan L pula kita ada K 3, 2, 1. Okay, K 3, 2, 1. So kita ada K tambah 3 tambah 2 tambah 1. Kenapa tambah? Sebab dia adalah satu bulatan penuh. So kita kena total up lah. Ok, sekarang ni awak kira nombor-nombor dia. H tambah 2 campur 3 5, 5 campur 4 9. K tambah 6. K ni adalah dia punya ungkapan. Kemudian awak asingkan huruf dengan nombor. Huruf letak depan, nombor letak belakang. So H tolak K sama dengan 6 tolak 9. Sebab saya pindahkan K jadi negatif. Okay, dia jadi negatif lah. Dia jadi H tolak K sama dengan 6 tolak 9 dapat negatif 3. So ini adalah persamaan pertama. Ni kita nak guna persamaan serentak pula. Okay, ni persamaan pertama. Lupa nak bagi tahu kenapa kita kena guna persamaan serentak dalam soalan ni. Sebab dia ada dua nilai. Dia ada H dengan K. Bila dia dalam soalan dia tanya dua-dua nilai secara serentak, maksudnya awak kena guna persamaan serentak. Okay, kalau tiba-tiba dia kata cari nilai X dan Y, dalam masa yang sama dia cakap cari nilai X dan Y, jadi awak kena guna persamaan serentak. Sebab dia ada dua pemboleh ubah yang kita kena cari. Okay, ini adalah persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, okay, persamaan yang kedua awak kena gunakan cara yang lain. Okay, awak kena gunakan cara yang lain. Okay, cara yang lain yang awak boleh dapat adalah kita ada NS. Kita ada NS sama dengan 40. Maksudnya NS tu adalah hasil tambah setiap ruang. Okay, kita ada 7 ruang. So kita akan buat H campur 3 campur K campur 4 campur 2 campur 1 campur 7. H campur 3 campur K
campur 4 campur 2 campur 1 campur 7. Okey, 3 K 4 2 1 7. Okey, so total up dia akan dapat 40 lah NS. Lepas tu awak kira nilai dia. Okey, awak kira nilai dia guna kalkulator. So kita guna kalkulator lah. Okey, 3 campur 4 campur 2 campur 1 campur 7. 17. Okey, sama dengan 40. So macam biasa, huruf letak depan, nombor letak belakang. Tolak 17 dapat 23. Okey, itu persamaan kedua. Kemudian awak buat persamaan serentak. H tolak K, H tambah K. Okey. Yang ni saya dah ajar untuk pelajar matematik tambahan macam mana mereka nak aplikasikan penghapusan dan penggantian. Okey, macam mana mereka nak aplikasikan penghapusan dan penggantian. Kalau saya nak hapuskan H, kita akan tengok simbol H. Kita akan tengok simbol H dia. Simbol dia adalah positif. Positif dengan positif. Biasanya kalau kat sekolah, pelajar dia akan belajar positif dengan positif akan dapat positif. Tapi sebabkan kita nak hapus, kita kan guna persamaan serentak kan. So kalau persamaan serentak ni memang kena ada penghapusan lah. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi tolak. Okey, dia akan jadi tolak. Dia akan berlawanan. Macam tolak dengan tolak sorry. Macam negatif dengan negatif, dia akan jadi positif. Tapi sebabkan kita nak guna simbol penghapusan, dia akan jadi tolak. Sebab terbalikkan sahaja. Sama juga kalau dia adalah tambah dengan tolak, dia akan jadi tolak kan. Tolak dengan tambah pun dia akan jadi tolak. Sebabkan penghapusan, terbalikkan, dia akan jadi tambah. Okey, dia akan jadi tambah. So sekarang ni cerita dia, kita nak hapuskan H. Dan kita tengok simbol dia adalah positif dengan positif. Kalau kat sekolah kita belajar positif dengan positif jadi positif. Tapi sebabkan kita nak jadi hapus, kita gunakan tolak. Okey, untuk H. So nanti kalau awak guna kalkulator, 1H tolak 1H akan dapat kosong. Itu barulah hapus. Okey, baru betul. So apa fungsi awan tolak ni sebenarnya? Awan tolak ni sebenarnya dia adalah simbol biasa. Maksudnya kalau awak ada H dengan H, awak tolak je lah. H tolak H. Kalau negatif K, tolak je lah. Negatif K tolak dengan K. So dia dapat negatif 2K. Negatif 3 tolak dengan 23 dapat negatif 26. Okey, itu maksud dia. So nanti awak carilah nilai K tu. Itu contoh. Okey, contoh dia punya jawapan. So nanti awak cari, awak dapat berapa. K sama dengan negatif 26 per negatif 2. K sama dengan 13. Sebab awak pindahkan negatif 2 ni menjadi bahagi. Okey, negatif dengan negatif jadi positif. 26 bahagi 2 dapat 13. Okey, ni nilai K dia. Kemudian nak cari nilai H, awak gunakan kaedah penggantian. Gantikan pada mana-mana persamaan yang ada. Kalau saya gantikan pada persamaan yang pertama. H tolak 13 sama dengan negatif 3. H sama dengan negatif 3 tambah 13. H sama dengan 10. So ini adalah jawapan dia.
Okey. So ini memang agak mencabar bagi pelajar yang baru je nak menjinak-jinak dengan persamaan serentak. Tapi tak apa, just anggap je ni je sebagai latihan. Okey, last soalan C, nyatakan bilangan murid yang mempunyai 2 ciri sahaja. Okey, katakan kalau H dah jumpa. Okey, dah jumpa, so biarkan je lah. Okey, so nyatakan bilangan murid yang mempunyai 2 ciri. So berapakah jawapan dia? Tuliskan dekat ruangan komen. Okey, 8 3 campur 4 campur 1, 8. Sebab dia adalah sekunder. So yang ni senang sikit lah. Alright, so yang ni awak boleh salin. Okey, so itu je contoh-contoh soalan yang kalau dia keluar bahagian B, dia keluar macam tu lah bentuk dia. Okey, kalau dia kat bahagian A, keluar macam mana? Dia keluar macam yang 2 minggu lepas kita belajar, lorik-lorik sahaja. So yang lorik-lorik tu pun senang. Dan kalau dia keluar kat bahagian B ni pun sebenarnya kalau awak buat praktis banyak-banyak, dia akan jadi senang tau. Jadi harap-harap soalan ni dia sentiasa keluar. Okey. So yang ini awak kena kreatif lah kalau ada persamaan serentak ni. Okay, ni awak kena kreatif sikit. Awak kena cari macam mana jalan penyelesaian yang dia ada. So dia ada 2 cara penyelesaian. Dia ada cara penyelesaian pertama, penyelesaian kedua. Lepas tu awak combinekan gunakan persamaan serentak. Okay. Alright, so saya dah habiskan untuk operasi set. Dan minggu depan kita akan sambung kepada abang dia lagi. Abang dia tu maksudnya tajuk yang seterusnya, iaitu kebarangkalian. Kebarangkalian juga akan menggunakan situasi dan dengan atau. Jadi kita akan bermain dengan situasi-situasi macam ni. Okey, ingat yang menggunakan situasi dan dengan atau ni ada 3 topik. Operasi set, penaklukan logik dengan kebarangkalian. 3 ni topik adik-beradik. Jadi sebab tu saya ajar ikut urutan. First awak belajar ni penaklukan logik. Kalau awak tak faham susah. Lepas tu awak belajar tajuk ni pula, operasi set pun sama, kalau awak tak faham pun susah. Dan last kali awak akan belajar kebarangkalian peristiwa bergabung. Yang itu yang paling susah kalau awak tak faham yang inilah, yang basic ni. Okay, so yang itu sahajalah yang saya nak explain. Jadi untuk hari ni kita boleh tamatkan kelas kita. Dan saya nak ambil kehadiran awak. Okay, so awak boleh ambil kehadiran dan itu sahajalah. Jadi kita boleh tamatkan kelas kita. Dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah sebab adik. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.